Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk sesi yang pertama ni kita bagi pengenalan dululah pada Exilic Cloud View. So apa itu Exilic Cloud View? So basically Exilic Cloud View ni dia adalah satu application daripada DASU yang digunakan untuk manage structure ataupun unstructured data, dan kemudian divisualiskan menggunakan Mashup UI ataupun an intuitive search interface, dia panggil lah search interface. So teknologi yang terlibat adalah dipakai dua, textual dan juga semantic teknologi. Lepas tu untuk indexing, dia pakai modular indexing. Dia tak pakai lah macam data lake ataupun data warehouse yang store everything dalam satu single tempat. Dia ada modular indexing. Depend, kita boleh set lah nak index macam mana. Okay, itu adalah pengenalan pada apa itu Exilic Cloud View. So Exilic Cloud View ni dia untuk high level dia terbagi pada beberapa parts. So dia ada 4 parts. Dia ada connector, indexing, search dan juga mashup UI. So kita buat satu-satu. So untuk connector, kita ada bagi gambar. Untuk connector ni tugas dia ialah untuk access data sources. So ada kat sini gambar data sources tu digunakan untuk access this data sources lah. It can be CSV, it can be PDF, flat files ataupun database ataupun XML and so on. So dia digunakan untuk access data sources, untuk ambil data sources, lepas tu convert file tu jadi satu dokumen kan, sebelum dia dihantar kepada indexing server yang dekat sini. Okay, indexing server ni pula dia terbagi kepada 3 jenis proses. So dipanggil analyze, build dan juga index. So apa yang berlaku pada analysis phase ataupun dekat chapter nombor 2 ni, analyze ni, dia lepas dia terima dokumen daripada connector tu, dia akan trigger analisis. Cara trigger dia sequentially. So dia kena ada sequentially, maknanya dia ada ni lah, ada structure dia lah. Lepas tu semuanya hanya berlaku on the fly ataupun in memory, entirely in memory. So bila analyzer ni pula, dia akan proses setiap dokumen tu dan juga buat analisis. Lepas tu dia akan buat ikut several steps. So pertama dia akan perform text extraction, keduanya dia akan apply semantic processing, ketiganya dia ada custom operation kalau ada lah, pada last kali baru dia map balik parts atau words atau text yang dia dah analyze tadi. Lepas tu barulah dia pergi kepada step yang ketiga, which is the build punya step. So pada build punya step ni, apa yang berlaku ialah indexing server bila dia dah analyze apa semua tu, so dia push dokumen, lepas tu dia create satu index ataupun index container. So dalam index container ni mungkin ada macam-macam lah. Dia boleh create table, dia boleh ada list, dia ada apa-apa structure yang lain, depend pada file ataupun data source yang kita crawl pada awalnya kan. Semuanya dia buat automatically. Dah ada lah algoritma dia dekat dalam tu. Tujuan dia yang satu, untuk membuatkan indexing tu lebih efisien, dan juga bila kita search later dia lebih efisien. Alright, inilah yang dipanggil modular indexing tadi pada awal saya ada sebut. So seterusnya bila dia dah masuk build, dia akan tolak kepada indexing punya komponen. So apa yang berlaku pada komponen indexing ni, dia basically dia menyatukan ataupun dia federatekan semua data yang dah di-compute atau di-analyze kepada index. Kalau index tu yang baru, okey lah, dia akan dump everything lah masuk dalam indexing tu tadi. Tapi kalau benda tu dia dah ada sebelum ni dah sebelum ni dah ada, contohnya kita ada nama kita ada Cloud View dan juga ada Innovia. Tiba-tiba bila dalam list yang baru yang dia dah crawl, yang baru di crawl, dia ada Exilic, dia ada Innovia, lepas tu dia ada Simulia. So dia tak akan index dah yang ada dua tadi, dia akan tambah, dia
panggil incremental index ni, dia akan tambah si mulia tu dekat dalam list. Kalau dalam list lah. Lepas tu kita kira dia update lah. Okay. Lepas tu dia dah habis yang 4 indeks ini, dia dah update, save. Save tu dia barulah boleh pakai dekat search server untuk searching. So basically search server ni Pak arrow dia datang ke sini dah kemari lah. Dan sebab apa, dia basically dia interpret dan juga dia proses user query. So setiap user query tu diproses oleh search server based on specific search logic. Itu nanti kita akan tengok dekat mana search logic tu dibina. Lepas tu bila query tu pula, kita boleh query sama ada dia built in di mashup UI. Ini macam visualization punya interface lah, dia ada mashup UI, ataupun kita just nak dia search melalui API pun boleh. Okay, itu sedikit banyak tentang Azure CloudView. So untuk main software interface, CloudView ni terbahagi pada beberapa section lah. Dia ada beberapa interface. Pertamanya dia ada admin console, dia ada mashup UI saya mention. Dan untuk visualization, so builder, itu yang kita nak buat interface untuk UI tadi, mashup UI tadi. So dia ada business console, betul, dia ada monitoring console, dan juga dia ada API console. Okay, sebelum kita pergi jauh, lebih eloklah kita tahu sedikit pasal terminologi. Terminologi dokumen, nanti yang biasa kita dengar lah. Documents. Dokumen ni merujuk kepada semua objek yang diindeks by CloudView. Alright. Dia regardless of file or entity type in the data source. Say example HTML, JPG or CSV files, to maybe database records equals to documents within CloudView. So ini pada terminologi lah. Ini yang akan selalu digunakan lah, supaya kita tak confuse nanti. Terutamanya dokumen kita ambil. Alright. Apa lagi yang biasa tengok ialah index. Index ialah structure used in CloudView to store information about item it analyzed. Okay, kita tengok dulu. Nanti kita akan add terminologi ini from time to time. So habis semalam pengenalan untuk CloudView. So kita pergi pada tutorial nombor 1. Sebelum kita pergi pada tutorial, tunjuk user interface. So kita keluar dulu sekejap. Ini ialah dia punya user interface lah. So kita pergi keluar, kita ada muka depan dia. Mula kita akan nampak select CloudView. So kita login, kita ada credential kita kat sini, masukkan password. So ini adalah homepage dia. So tadi kita ada mention pasal dia main software interface, ada ini admin console, mashup UI, console, admin API. So kat sini kita boleh tengok lah, dia ada builder, admin console, business console, API console. So kita klik sini, dia akan bagi kepada interface yang tersendiri itu. Kita ada monitoring, kita bagi pada monitoring lah, and so on. So dia ada few interfaces. Okay, kat sini sebelah kiri ni, ini kita boleh menu-menu lah. Kita ada connector, presentation ni terbahagi dalam
dalam division panggil business logic tree lah. So dia ada index, search, deployment, troubleshooting. So untuk log dia bagi kat sini, tapi untuk dynastic biasanya dia akan on the fly dia akan beritahu lah. Alright, lepas tu kita untuk jenis seterusnya kita pergi pada tutorial. So tutorial ni kita punya tutorial ni kita ada sample location. Sample location kat sini. So, kita dah nak tunjuk lah macam mana kita gunakan Azure melalui tutorial lah. So kita ada step by step metodologi macam mana kita nak buat. Alright. Okay, so kita mula kita pergi pada define scope dulu. So sebelum kita nak mula-mula kita tahu apa yang kita nak. Okay, scope je ni mudah je sebab sampel database dah diberikan ada dalam location ni. So ini kalau kita install Azure Cloud View, masuk dalam folder document dan sample database akan jumpa DB. So DB ni ialah tentang international clothing manufacturer. So apa in tutorial ni ialah kita nak tengok buat analitik sikit lah. Contoh analitik dia ada 4 benda ni. So pertamanya quantity, artikel versus city. So kita tengok color, tengok popular artikel, by color, by country. Kita tengok the best salesman and woman, and also kita tengok the best selling store. Alright. So ini table yang ada dalam database DB ni. So table ni bagi pada 4. Dia ada customer, product, store dan juga product order. So nanti kita akan pakai short form lah. So product order ni kita boleh pakai PO. Itulah. Product makin P, store makin S, yang paling memudahkan proses. So kita ada ID. ID ni berarti table dia relational database. So dia ada ID sejak ni. So kita consider benda ni pakai primary key. Alright. So first step ialah adding the connector. So bila adding the connector tu, pertama kita kena pergi kepada index connector, kita pilih add connector. Okay, pada sini so pergi pada connector, add connector ni kita saya dah add. Tu ada search DB. Right, kita balik sekali lagi, add connector, tulis kat sini, kita pilih database, kita tekan accept. Tekan accept. Nanti dia akan create. So ini saya letak dah CSDB. Okay, kita yang patutnya dalam first step kat sini dia kata store document in data model class. Okay, store document in model class. So bila store document ni, sebab kita tak buat lagi document class tu, so tunggu dulu. Kita akan pergi pada itu untuk step 2 tutorial ni. So kita pergi kepada parameter dulu. Kita nak cari, nak connect dulu dengan database ni. So database ni pertamanya driver. Driver ni memang dia ada org.sqlite JDBC. Ini by default lah. So kita letak connection string. So connection string ni kita letak ini, kita tengok lah. Okay, JDBC SQLite. Lepas tu kita letak dia punya path dia. So ini path yang kita ambil tadi, yang awal ni kan. So that sample DB itu kita klik pada test connection. Test connection kita try. Connection is okay. So, nanti barulah kita boleh mula dengan query. So kita ada query parameter, initial query yang kita set ni lah. Okay, set ni tak nampak sangat. Kita pakai format SQL ni, dia akan tukar format SQL. Lepas tu dia akan ada select POID. Jadi cara dia tengok format SQL ni, yang format SQL yang dia buat ni ialah kita reverse order dia. Cakap tadi kita guna short form. So untuk product order PO, so product P, store S, customer C. Ni kita pakai inner join, join ni semua sekali. So kat sini kita ada PO.id, SID. PO.id ni PO, product order. Itu element ID. Kita namakan dia sebagai ID. Itu untuk quantity dan seterusnya. Alright, bila kita retrieve field, dia akan keluar semua benda ni lah. Lepas tu, apa lagi? Bila retrieve field, dia nak set ID as primary key. So kita set ID as primary key. Tengok ID, integer, kita set as primary key kat sini. Dah habis, dia boleh tekan apply. Kan, apply. Okay, untuk ni basically dia dah ready lah. So bila kita scan,
dia akan scan tu, total dia ada 15,000 documents. Alright, untuk seterusnya, untuk tutorial ni, step nombor 2, kita akan pergi kepada data model. So, data model ni sekarang kita akan menyusul video yang seterusnya lah. So, untuk video yang pertama ini, kita recap balik apa yang kita dah buat. Kita dah kenal apa itu cloud view, macam mana dia work. So, dia bermula dengan connector, pergi pada indexing via face, searching, dan last kali barulah kepada UI. Dan kita dah go through pula dengan tutorial yang pertama kita, iaitu untuk nak cari kita nak buat search based application untuk intelligent clothing manufacturer, dan kita juga dah add connector tu ada dalam kita punya Azure Cloud View, which is here. Right, so sampai sini saja dulu. Assalamualaikum.